Muka surat 86 Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifiat membasuh najis hukmi. Jadi najis ni asal dia, jangan lupa, dia terbahagi kepada 3. Dia ada yang mughallazah, yang berat. Dia ada yang ringan, mukhaffafah. Dan dia ada yang pertengahan, mutawassitah. Jadi dalam 3 tu, mengikut kitab kita ni, dia pecah pula kepada 2. Mughallazah ada 2, iaitulah najis aini dan juga najis hukmi. Macam tu juga yang lain pun, mukhaffafah, mutawassitah. Jadi dia ada hukmi, dia ada aini. Jadi najis aini kita dah bincanglah. Najis aini ni najis yang ada diri ataupun ada sifat-sifat dia. Jadi ada diri najis itu sendiri, jirim dia, ataupun ada sifat bagi najis itu, maka najis itu dikira sebagai najis aini. Nah, lawan bagi najis aini, najis hukmi. Nah, najis hukmi ni sekali kita tengok lagi apa tu najis hukmi. Cuma sebelum ni pun dah cerita dah najis hukmi tu apa dia. Dari najis aini kita dah bincang dah cara untuk basuh najis aini. Ini kita nak bincang kaifiat membasuh najis hukmi. Nah, kaifiat ni cara. Jadi dia tak banyak lah. Nah, dia lebih mudah lah. Kalau nak banding dengan najis aini tu, dia lebih mudah najis hukmi. Dia kata apa? Tengok dia kata, adapun jika najis itu hukmi. Nah, najis tu ialah najis hukmi, najis pada hukum orang panggil. Nah, najis tu najis pada hukum. Nah, jadi hukum dia najis. Diri tak ada, sifat tak ada, tapi hukum dia hukum najis. Mana tengok dia kata iaitu najis hukmi tu. Yang ni maksudnya najis yang tiada jirimnya najis. Diri dia tak ada, tubuh dia tak ada. Dia punya diri dia tu, tubuh badan dia tu tak ada lah. Satu. Dan tiada warnanya najis. Warna pun tak ada. Dan tiada baunya najis. Dan tiada rasanya najis. Jadi bau, warna, rasa maksudnya sifat. Maksudnya dia tak ada tubuh, tak ada sifat. Semua sifat tak ada. Contoh kita kata kain tu kena air kencing. Kita tahu kita kencing dengan kain. Jadi kita tak cuci apa lagi. Tak ada basuh apa lagi. Kita sangkut dekat luar rumah tu biar dalam sebulan 2. Pergi tengok air kencing tak ada. Tak ada dah. Air tak ada dah. Bau pun tak ada. Bau hancing apa lah. Tengok warna tak ada. Telah lah. Tak nampak lah. Tak ada warna lah. Rasa jilat-jilat sikit. Tak ada lah. Jadi abang kata tak ada terus lah. Sifat apa pun tak ada. Diri tak ada, sifat tak ada. Tapi kita tak basuh lagi. Tak basuh lagi kain tu. Jadi dia tu dikira najis tak? Kira najis. Kain tu dikira sebagai kain yang kena najis. Tapi najis yang macam tu orang panggil najis hukmi. Najis pada hukum sahaja. Hukum najis. Tak boleh lah nak pakai masuk semayang kain tu tanpa basuh, tak boleh lah. Sebab dia hukum najis. Cuma diri tak ada, sifat tak ada lah. Jadi hak tu orang panggil najis hukmi. Najis hukmi. Jadi tengok dia kata, maka
Jawab bagi jika tu, maka jika bagi maka tafsil. Nak jawab jika tapi dia nak ada huraian sikit. Najis hukmi ni nak basuh lagu mana? Ada huraian sikit. Huraian mana? Maka jika ada ia najis hukmi tu najis mukhaffafah. Najis yang diringankan. Iaitulah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun, bawah 2 tahun. Yang berumur bawah 2 tahun. Yang tidak makan atas jalan mengenyangkan melainkan susu. Tu lah. Tu orang panggil najis mukhaffafah air kencing tu. Jadi najis, kalaulah najis hukmi tu najis mukhaffafah. Jadi kita tahu kain tu kena air kencing budak lelaki tu, najis mukhaffafah. Dan kita tahu tak basuh ni kain tu. Tak basuh. Tapi tengok air kencing tak ada dah. Tengok sifat-sifat air kencing tu pun tak ada dah. Tak ada dah. Kalau gitu dia kata apa? Maka disuci akan dia. Maka disuci akan dia akan tempat kena najis tu. Bukan suci najis, bukan. Tempat kena najis. Mutanajis itu yang boleh suci. Najis tak boleh suci. Air kencing kita basuh buat banyak mana pun tetap air kencing lah. Tetap najis. Taik ni ambil basuh lah sampai kiamat pun duk taik gitu lah. Dia takkan suci dah benda tu. Takkan suci dah. Tu dia kena ada beza lah bila kita mengaji najis ni. Dia kena ada beza najis dengan mutanajis. Mutanajis benda kena najis. Yang boleh suci tu mutanajis. Bukannya najis. Najis tak boleh suci lah. Jadi maka disuci akan dia akan tempat kena najis mukhaffafah tu. Yang jadi najis hukmi lah najis tu. Suci tu dengan dipercik air atasnya, atas tempat kena najis tu. Percik tu hingga rata. Kita ambil spray air tu. Kita spray ya. Jadi bagi rata dan bagi lebih sikit lah daripada kawasan hak kena najis tu, kira suci lah. Kira suci lah. Dia kalau hak najis aini itu, kita kena buang dulu ain dia. Diri dia apa semua kena buang dulu. Sifat-sifat apa semua kena buang dulu. Baru kita pocik. Tapi hak ni dah tak ada diri dah. Diri tak ada, sifat tak ada, pocik terus. Pocik terus. Jadi tu cara nak basuh dia lah. Habis tu. Kalau kita tak pocik pun kita simbok terus lagi suci lah. Jangan kita berhenti dekat pocik tu. Kalau simboknya lah, simbok lagi kuat lagi pada pocik. Kalau kita simbok bagi mengalir air terus, hak tu lebih kuat daripada pocik lagi lah. Jadi kalau pocik pun boleh suci lah, simbok bagi mengalir air tu lagi boleh suci lah. Hak tu dia bincang tu. Habis tu. Tu kalau najis tu mukhaffafah. Dan jika najisnya najis hukmi tu, najis bagi najis hukmi tu mutawassitah. Mutawassitah jangan lupa, mutawassitah ni hak lain daripada air kencing budak tu, lain daripada najis anjing dan juga babi. Lain daripada tu. Hak tu semua dia mutawassitah. Jadi kalau najis mutawassitah tu, maka disuci akan dia akan tempat kena najis tu. Macam mana nak suci? Dengan sekali mengalir air atasnya, atas tempat kena najis. Jadi bagi mengalir air sekali ya. Ambil air serak sekali. Bagi dia mengalir, lalu buat tu cucilah. Dia macam tu juga. Kalau hak sebelum ni najis aini, kalau hak mutawassitah, kita kena buang najis dulu. Buang dulu. Macam kita kata taik ayam. Buang dulu taik ayam tu, buang diri taik apa semua. Sifat pun tak ada dah lah, kita kata. Tengok tu tak ada dah. Lepas tu kita ambil air cerak. Cerak bagi mengalir kat tempat tu. Maka suci lah. Kat sini lah ni,
dia punya diri najis tak ada, tapi kita tahu tang tu tak cuci lagi. Nah, kita tahu diri najis dah tak ada lah, sifat pun tak ada dah. Maka hak ni dinamakan najis hukmi, najis pada hukum saja. Jadi kita ambil air, cerak terus tempat tu. Tak payah nak buang dah, benda tak ada nak buang apa. Benda ada baru boleh buang. Ni benda tak ada dah, duk buang lagi, heran. Habis hang tu. Jadi terus ambil air, cuci. Dia mudah najis ni, dia kena jadikan hukmi baru kita basuh. Hak tu je. Jadikan hukmi. Macam hak sebelum ni aini, najis aini tu, najis hak ada diri tu, kita kena buang juga. Kita kena buang bagi tak ada dah diri dia. Sifat pun tak ada dah. Waktu tu dah hukmi lah. Dah hukmi. Bila dah hukmi tu, baru kita cerak air. Boleh faham lah. Jadi dia tak payah sangat ni. Lagi dia kata lagi, dan jika najis hukmi itu mughallazah. Mughallazah ni diberatkan. Ni berkait dengan anjing dan babi. Kalau hukmi tu hak tu jenis mughallazah, maka sucinya tempat najis tu lah, tempat kena najis tu dengan 7 kali mengalir air atasnya. 7 kali lah mengalir air atas dia, atas tempat tu. Salah satu daripada 7 tu dengan air tanah. Air tanah, air yang dikeruhkan dengan tanah. Itu maksud air tanah. Jadi salah satu dia, kita buh lah, nak buh tak mana apa, nak buh awal tak apa, nak buh hujung tak apa, nak buh tengah-tengah tak apa, ikut suka kita lah tu. Yang penting salah satu dia air yang dikeruhkan dengan tanah. Atau ketujuh-tujuhnya dengan air tanah pun boleh, tak nak masalah. 7 semua air tanah. Tak ada satu air kosong biasa pun suci. Suci. Dia tak boleh 7 air kosong saja, tu tak boleh. Air yang tak dikeruhkan dengan tanah, 7 semua air tak keruh dengan tanah, maka hak tu dia tak suci lah. Jadi kita buh lah. 1 pun cukup lah. Kalau 7 lagi cukup, telajak cukup lah tu. Kalau 7 kali mengalir dengan air tanah. Habis bab kaifiat membasuh najis hukmi. Ada apa yang pening nak basuh najis ni? Okey lah, boleh basuh lah. Kalau air sungai itu dah keruh, kalau memang betul dikeruh, memang keruh dengan sebab tanah tu, boleh pakai. Boleh pakai. Kali dia ustaz, kali ke? Mana? Kali ke? Kalau air tanah lah. Air tanah tu kalau kita pakai sekali, air biasa kena buh 6 kali. Dia kat mana pun 7. Cuma kalau kita nak pakai 7 air tanah, kita nak simak bagi mengalir 7 air tanah pun boleh lah. Tu lagi boleh lah. Tapi nak cerita dia kena ada air tanah tu. Kena ada. Dia tak boleh air biasa semua tu tak boleh. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi tambihun. Tambihun ni peringatan. Bila tambih ni dia nak isyarat kata perkara yang dia nak abang ni penting. Dia kata apa? Bahawasanya najis itu ada kalanya najis darah, dan ada kalanya najis tu barang yang lain daripada darah. Darah ni dia masuk darah dan umpama darah. Dia masuk juga darah dan umpama darah ni adik-beradik dia lah. Dia punya air bisa, nanah, tu masuk dalam kata darah tu. Danok, air put daging, tu orang panggil danok. Jadi dia darah dan juga dia punya geng-geng dia. Tu masuk dalam kata darah. Jadi kat sini kita pecah hak siap dah. Najis, ada jenis darah, ada yang lain daripada darah. Lain pada darah banyak tai, lepas tu ayak kencing, tu tak masuk dalam kata darah. Yang kencing tak masuk dalam kata darah.
Apa-apa benda lagi lah lain daripada darah. Lepas tu dia kata apa? Dan atas tiap-tiap hal itu. Dan atas tiap-tiap hal, atas tiap-tiap keadaan itu, ni bahasa lama. Tentu ya, ni bahasa lama. Bahasa law ni walau bagaimanapun tu bahasa law lah. Kita tak cakap lah atas tiap-tiap hal tu. Cakap bahasa tu. Lagi pula ni bahasa kita. Jangan sama dengan bahasa kita bercakap. Kita belajar bahasa Melayu, kita tak cakap sebiji macam hak kita belajar. Cakap macam tu. Kita ada slang kita lah. Jadi bahasa cakap lain, bahasa kita lain. Orang Arab pun tak cakap bahasa kita. Ingat mereka cakap bahasa sebiji macam Quran cakap. Tak ada mereka pun tukar. Berlambak-lambak lah. Mereka ringkaskan lah cakapan tu. Lepas tu mereka tukar bagi bunyi lagu lain. Ada lah. Macam ma'un. Miyah. Boleh kat mereka muyah tu kan. Muyah. Kalau pergi Mekah tu kena buat muyah. Muyah tu tengok mai yang mineral tu. Jadi tu mereka sendiri pun tak cakap bahasa kita. Jadi tak pelik ni duk tikai bahasa kita. Apa orang tak cakap? Memang ni bahasa kita. Kena suruh cakap macam tu. Dia bercakap macam tu Jim. Bahasa kita. Dia nak kita tu karang bahasa dia cakap. Mampu suruh dia karang ni. Tak jadi bahasa ilmu. Macam mana kita nak jadikan bahasa tu bahasa ilmu? Tak jadilah. Jadi dia bahasa kita, dia ada bahasa dia yang tersendiri. Dia ada mubtada khabar. Ni kitab Jawi lama ni dia ikut uslub kita Arab. Walaupun tak sepenuhnya nahu Arab tu ada kat sini, tapi ada nahu Arab tu. Kita kena pakai juga. Baru kita boleh baca kitab Jawi. Setengah tu dia tak erti buka kitab Jawi macam sulam ni okey lagi lah. Kena muniatul musalli, tak ada berhenti terus. Dia tak tahu nak berhenti tahu mana. Lah kali dia petikai apa kitab ni titik pun tak ada. Nak berhenti anak. Hang tak erti tu dah lah. Tak erti lah cakap hampir ambil kitab hang tu baca. Payah dia nak suruh karang macam bahasa dia juga. Itu tak ngajak beli baca negeri. Baca negeri. Lepas tu jadi game Wahabi. Game baca sendiri tu. Dia pun mengaku ni. Dia baca sendiri, dia faham sendiri. Debat apa ni dia mengaku. Ada debat orang ni. Dia baca sendiri dan dia faham sendiri. Dia tak mengaji. Lepas tu kita nak mengaji buat dia pun tak mengaji. Jadi buat apa kita letih-letih nak mengaji pada orang tak mengaji? Pergi mengaji dekat orang mengaji. Bukan mengaji dekat orang tak mengaji. Boleh faham tak? Jadi kita tak mengaji. Nak buang masa kita. Dia pun tak mengaji. Kalau ketika awak tak mengaji, hang pun tak mengaji. Hang pun tak mengaji. Siapa nak mengaji aku? Hang pun tak mengaji. Faham tak? Itu. Yang jadi Wahabi lagi dan atas tiap-tiap hal itu. Atas tiap-tiap hal itu. Maksudnya walau bagaimanapun ada kalanya yang najis tu dapat dilihat akan dia akan najis. Ada najis yang kita boleh tengok. Darah. Ada darah yang kita boleh lihat. Ada darah yang kita tak nampak. Tak nampak. Jadi macam tu. Hak lain daripada darah sama juga. Ada hak lain daripada darah. Kita kata air kencing. Ada hak boleh lihat dengan mata pertengahan ni. Ada hak tak boleh tengok. Ada tak boleh tengok. Jadi dia ada kalanya yang najis tu dapat dilihat akan dia akan najis. Dilihat dengan mata yang pertengahan. Mata yang pertengahan ni mata yang tak terlalu terang dan tak terlalu kabur. Macam tu lah. Tak terlalu kita kata kabur. Setengah tu benda nampak jelas dia tak nampak. Benda hak tak nampak
kawan ni boleh nampak halus, benda tu halus lah, tapi mata dia boleh detect. Hak tu tajam sangat tu mata tu. Tajam sangat, dia tak boleh kira dengan hak tajam, dia kena kira hak normal lah, hak pertengahan ni. Hak tengah-tengah. Ada setengah tu dia tak payah teropong pun dia nampak. Hak ni memang power semua mata tu. Jadi dia nak ukur bab mata ni boleh tengok tak boleh tengok, dia ukur hak tengah-tengah. Hak orang biasa lah tengah. Tak boleh ukur dengan hak gen rabun, tak boleh. Rabun dia tak nampak. Hak patut nampak dia tak nampak. Tak boleh ukur hak gen tajam sangat mata, tak boleh ukur tak. Orang tak nampak sangat habuk tu, dia nampak habuk lah. Lepas tu dia ambil vacuum. Tak buat kerja lain, duk kerja vacuum tu. Mata dia tajam sangat. Mata tajam sangat, pening dan ada kalanya najis tu tiada dapat dilihat akan dia akan najis tu dengan mata yang pertengahan. Kadang-kadang tak boleh tengok. Contoh dia najis yang duduk dekat kaki lalat. Kaki lalat tu ada najis, tak nampak kita, halus sangat. Halus sangat, terlampau halus. Ataupun najis tu duduk dekat kaki semut. Memang tak nampak lah. Mata yang pertengahan ni tak nampak lah. Nak kena pergi ambil kantor, pergi bubuh tu sungguh ada najis. Jadi hak tu dia tak kira, dia kira pandangan mata yang pertengahan je. Gitu. Tak payah duk pergi susah-susah duk pergi cari kantor pula, duk scan semua tu tak payah. Hang dah najis dah tu. Dan najis masuk kaki tu, jangan masuk rumah pun. Tak payah. Lagi dia kata lagi, maka najis yang tiada dapat dilihat dengan mata yang pertengahan itu. Kalau najis tu kita tak boleh nak tengok dengan mata yang pertengahan ni. Dia terlampau halus, kecil sangat sampai kita tak nampak. Najis yang macam tu nak buat hendaklah ditakdir akan dia akan najis tu. Ditakdir ni diandai, dibuat andaian tengok, dibuat kira-kira tengok, buat gamak-gamak tengok. Gamak lagu mana? Seperti warna darah. Kalaulah najis ni saitra ni darah, kita kata. Hak ni darah. Dan tempat yang kena nya najis tu, najis darah tu, seperti tempat yang kena nya najis tu seperti kain yang putih. Dan ni atas dekat dia tu, kalau ikut ibarat tu, akan dia atas kat itu. Maksudnya ditakdir akan tempat yang kenanya tu, kena najis tu. Tempat yang kena najis tu kita andai kata seperti kain yang putih. Itu. Najis hak halus ni, kalau dia ni darah kecil tu duk kat kain putih. Jadi guna boleh nampak tak dengan mata pertengahan? Boleh nampak tak? Kalau dia duduk kat kain putih lah. Ni tempat tu tempat hitam, memang tak nampak lah. Buah besar pun tak nampak, sebab tempat tu hitam. Tapi najis hak saitra ni, kalau duduk dalam kat tempat putih, kain yang putih, agak-agak boleh nampak tak najis tu? Kita andai macam tu. Maka jika dapat dilihat dengan mata pertengahan, maka iaitu najis tu, najis yang dapat dilihat. Dia kira dapat lihat tu. Dapat lihat. Jadi kalau dapat dilihat ni kena cuci lah. Kena basuh, tak dimaafkan lah. Dimaafkan hak tak boleh tengok tu. Tak dapat dilihat, terlalu halus. Kita tak boleh tengok. Dan jika tiada dapat dilihat tempat kenanya najis itu dengan mata yang pertengahan, maka dimaafkan dia kan najis. Dimaafkan. Kalau tak boleh dilihat, dimaafkan. Jadi kira gitu. Najis yang tak dapat dilihat, hak ni najis tu dimaafkan. Dimaafkan. Maksudnya kalau kita tak basuh pun, dikira sebagai suci. Kira sebagai suci. Gitu. Ni sebab dia terlalu halus. Kalau kita tengok gitu tak nampak. Nak kena teropong pula baru nampak dia. Hak tu dimaafkan.
Misalnya seperti lalat yang hinggap atas daging babi. Nah, lalat tu dia pergi duduk kat daging babi dulu. Nah, kawan sebelah tu dia babi. Yang kita duduk sebelah ni dia ayam. Nah, jam. Nah, ataupun kita je daging lembu. Nah, mula lalat tu pergi kat babi tu. Lepas tu main hinggap dekat ayam kita ke, dekat daging lembu kita ke. Jadi dia kata lalat yang hinggap atas daging babi, maka ni selepas. Nah, maka huruf ataf. Nah, ataf dekat hinggap, maksud dia ataf ni dengan makna litartib, ikut susunan. Selepas dia hinggap dekat babi, lepas tu dia pergi mana? Maka ia lalat tu hinggap atas daging lembu pula. Dia duduk hinggap kat atas daging lembu pula, atau atas roti. Nah, kita lalu buat kedai orang jual babi tu, lalu buat apa tahu lah, sambil dia buat roti. Nah, lalat hinggap kat daging tu, lepas tu main duduk kat roti kita pula. Tak nampak lah. Nah, najis tu terlampau kecil sangat, tak nampak kita pun. Atau jatuh ke dalam ayak kita, jatuh layak kita lah. Nah, jatuh layak. Ayak tu yang sedikit. Sedikit maksud sedikit ni kurang 20. Tu maksud sedikit. Dia kurang 20. Adapun kalau dia banyak, hak tu tak ada masalah apa lah. Kalau banyak, ayak tu banyak. Dia dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis kata idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabatha. Apabila air itu ialah 2 qullah, Nabi kata. Kalau 2 qullah lam yahmilil khabatha, nescaya tidak menanggung, ia akan najis. Maksud dia najis tak boleh nak menajiskan dia. Air 2 qullah. Tapi syarat dia tak berubah sifat air. Itu ya. Nah, kalau air 2 qullah jatuh najis. Nah, kalau tak berubah apa warna, bau warna rasa, air tu masih lagi dikekalkan dengan mutlak. Tu kita jelas dah, kita mengaji bab air lah itu. Dia kira gitu. Tapi kalau lah air tu tak cukup 2 qullah, jatuh najis, air tu mutanajis walaupun tak berubah. Walaupun tak berubah, tapi bila jatuh najis, dia jadi mutanajis. Ni lalat tu kat kaki dia ada najis babi. Cuma najis tu halus sangat, kita tak nampak pada pandangan mata pertengahan ni, tak boleh nampak. Dia pergi jatuh dalam ayak kita tak cukup 2 qullah. Nah, ada secawan nak cukup 2 qullah nah. Nah, ada segelas ayak. Nah, dia main masuk tu. Nah, lepas tu tadi nampak dia duk menari dekat daging babi tu. Nah, duk berjoget tu. Lepas tu main masuk empat kita. Jam dah. Jadi dia kata apa? Kalau najis halus sangat macam tu, nah, hak tu hilang lah. Kalau patah balik. Jadi dia kata maka dimaaf. Tak ada masalah apa. Nah, dimaaf. Yang najis yang tak nampak pada pandangan mata pertengahan ni dimaafkan. Itu maksud tak nampak pada pandangan mata pertengahan. Jadi tiada najis benda yang suci yang dihinggapnya lalat. Tak najis. Anak lalat yang piduk dekat babi dia ni, kat kaki tu adalah najis babi tu, tapi dia pergi hinggap dekat benda-benda lain tak jadi najis. Tu kata dimaafkan. Dimaafkan. Sebab terlampau kecil. Tapi bila jatuh dalam ayam kan, Nabi pesan hak jenis lalat ni, jenis binatang lalat ni, Nabi kata apa? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila jatuh oleh lalat di dalam bekas salah seorang daripada kalangan kamu, falyaghmishu, maka hendak memperselam ia akan dia. Saya buat bagi dia tenggelam. Bila dah jatuh tu kita tekan bagi dia tenggelam. Pasal apa? Bagi tenggelam tu pula Nabi kata apa? Kullahu, sekaliannya, kesemua, bagi tenggelam semua. Berjam tak? Thummal yanzahu, kemudian thummal yanzahu, kemudian hendak ambil, buat pula lah, cabut.
Coba ambil bawa kelak. Ambil bawa kelak lalat tu. Jangan minum dengan lalat-lalat tu. Ambil bawa kelak. Sebab apa Nabi kata fa inna fi ahadi janahaihi da'an, maka sesungguhnya ada pada dua sayap dia tu penyakit. Ada penyakit. Wal akhari shifaan, dan hak lain, salah satu yang daripada yang lain tu, lain daripada sayap tu, dia ada penawar dia. Dia tak boleh cari lalat lain. Jatuh lalat ni tak ada nak rejam, dia dan terbang keluar, kita tangkap lalat lain pergi duk rejam. Tak boleh lah. Dia tak jadi tu tadi. Kena likan hak jatuh hak tak. Cari balik. Hak mana hak jatuh layang tu. Likan. Layang tu. Ya. Yang jatuh kelalan tapi mata lebah ke semut Islam. Tak. Dalam hak nak kena selam lah. Sebab disebut je lah, dia masalah ni masalah ada penyakit dekat sayap dia. Ada virus. Jadi hak nak kena selam tu lalat saja. Semut tak masuk. Semut kita buang terus lah. Buang terus. Habis tu. Ya. Duit kita ya. Duit kita hak tu tak apa. Hak tu kita tak tahu kata dia tu kena najis ke tak kena najis. Maka kita hukum dengan asalnya. Asal duit tu macam mana? Suci. Dia kaedah dia la yazulul aslu illa bil yaqin. Tidak hilang asal dia tu melainkan dengan yakin. Kalau kita yakin memang jelas-jelas nampak kata dia kena najis, baru kita boleh hukum dengan najis. Betul ya. Kalau kita tak nampak, teruskan dengan hukum asal dia, iaitu asal duit itu suci. Habis tu. Lagi dia kata lagi, hak tu najis yang tak boleh nampak dengan mata pertengahan. Lagi dia kata ada pun najis, dan habis ikut bab najis ni. Tak larak najis ni. Waktu semayang lah. Nak kira bab waktu semayang lah. Nak kira najis ya. Apa kalimah dah najis. Adapun najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Kalau kita boleh tengok dengan mata pertengahan. Dia tak cukup halus lagi tu. Boleh nampak. Kalau dia najis tu, saiz tu kalau piduk dekat kain putih, nampak saiz tu nampak. Kalau boleh dilihat dengan mata pertengahan, maka padanya ni ada padanya tafsil. Tafsil ni huraian. Najis hak macam ni dia ada huraian sikit. Nak letak hukum terus tak boleh. Kena hurai sikit. Kok mana? Maka jika ia najis tu, najis yang dapat dilihat tu, yang lain daripada darah. Tu dia pecah siap-siap darah tu. Darah dengan hak lain daripada darah awal tadi. Kalaulah najis tu lain daripada darah, maka tiada dimaaf sekali-kali ni, tak maaf langsung. Kalau lain daripada darah, tak maaf langsung. Tak boleh. Duduk dekat baju kita taik cicak tu tak dimaaf langsung. Taik bukannya darah. Dia tak masuk dalam kata darah. Betul. Dan jika ada ia najis tu, najis yang dapat dilihat dengan mata pertengahan tu, darah dan umpama. Tu tengok, dia main umpamanya. Umpama darah. Apa umpama darah tu? Kawan dia tu. Ayak dana, ayak bisa, ayak melepuh, ayak jenis apa ni? Nanah. Nanah. Hak tu semua tu adik-beradik dia tu. Hak mai ikut darah laga tu lah. Jadi jika ada ia najis tu, najis yang dapat dilihat dengan mata pertengahan tu, darah dan umpamanya umpama darah, maka iaitu darah dan umpama tu 3 bahagi, pecah pula 3. Kalau jenis darah ni pecah 3, dia kena balik buat dia punya carta sikit lah. Nak bagi nampak tu najis macam mana, darah dengan tak darah kan. Apa tu pecah. Baru nak nampak. Ni dia duduk dalam kitab ni lah. Dia tak ada lah. Pertamina lah. Pertamina kena buat pertamina lagi.
Jadi hak pertama daripada 3 tu barang. Barang tu maksud dia, nah barang kat sini dengan makna darah dan umpamanya. Nah, barang kat sini kena kepada darah lah. Darah dan umpamanya tadi ni. Barang ni darah yang tiada dimaaf sekali-kali. Langsung, tak maaf langsung. Tak dimaafkan langsung. Nah, kalau duduk kat baju pun tak dimaafkan langsung. Mana iaitu barang yang tiada dimaaf sekali-kali itu darah mughallazah. Darah bagi najis yang diberatkan. Najis mughallazah ni. Darah mughallazah ni tak dimaafkan sekali-kali. Dia darah anjing, darah babi, hak ni tak dimaafkan. Duduk kat baju sikit ke banyak tak dimaafkan langsung. Tak dimaafkan. Tu takmim pada kata darah mughallazah tu sama ada banyak atau sedikit. Tak kira. Banyak dengan sedikit ni dia sukat pada uruf. Pada orang ramai. Orang ramai kata ni banyak, tera ni banyak. Orang ramai kata tera ni sikit. Tu uruf. Cuma dobik lah, setengah dobik tu guru ni dia kata sikit tu maksud dia besar kuku. Tu sikit. Kuku siapa saya pun tak tahu, tak ada tanya. Besar kuku. Kuku orang pertengahan lah, biasa lah. Orang biasa tengah-tengah ni tera tu lah. Ada yang kata kita kata besar duit sekupang lah, besar duit sekupang. Kuku dengan duit sekupang tu lebih kurang lah. Saiz dia tu. Besar duit sekupang tu sikit lagi. Sikit. Kalau lebih pada tu 5 kupang besar tu. Gitu. Jadi kita kata tu darah yang sedikit banyak ni dobik dia pada uruf. Dia bukan kira 20 tak 20 lah. Tu bahaya. Dia kira darah 20 letih. Sedikit tak cukup 20. Pening terus. Dengan itu. Sedikit ni sedikit pada uruf. Banyak pun banyak pada uruf. Jadi kalau darah dan jenis darah mughallazah ni tak dimaafkan langsung. Sikit ke banyak tak dimaafkan. Dan darah yang lain, dan tu atas dekat darah mughallazah. Himpun kat situ. Maksud dia barang yang tiada dimaafkan sekali-kali itu iaitu darah yang lainnya lain daripada darah mughallazah. Hak lain pun tak dimaafkan juga. Tapi kait hak lain itu jika banyak, ni banyak pada uruf. Kalau banyak, kalau darah daripada hak lain daripada anjing, lain daripada babi, darah lembu contoh. Kalau banyak tak dimaafkan langsung. Tak dimaafkan langsung. Kalau sikit dimaafkan. Kita faham. Kalau darah lembu sikit je, tu dimaafkan. Tapi kalau banyak memang tak dimaafkan langsung. Tak dimaafkan langsung. Habis yang tu. Dan kedua daripada 3 bahagi. Darah yang dimaafkan dia akan darah tu, dimaaf tu jika sedikitnya darah. Kalau sikit dimaafkan. Dia dimaafkan sikit. Dan darah diri seorang tu, darah diri dia sendiri yang sedikit pun dimaafkan. Dimaafkan. Ada darah dia sikit. Darah hak lain darah lembu, darah kebal, darah kambing ada sikit. Tu dimaafkan. Dan jikalau rayah pada kata dimaafkan tu, sampai tahap mana dimaafkan? Dan jikalau darah dirinya yang sedikit itu keluar dengan perbuatan seorang tu sekalipun, walaupun dia sendiri yang buat. Dia sendiri picit jawab tu, pecah. Lepas tu jatuh kena kat baju dia. Kena kat baju dia. Ada sikit lah, tak banyak mana lah. Jadi ada sikit. Walaupun dia sendiri buat, dimaafkan. Dimaafkan. Kalau dia masuk sembahyang pun sah. Sah. Tak ada masalah apa. Jadi dia kata darah dirinya sikit itu keluar dengan perbuatannya sekalipun. Apa sekalipun tafsir dimaaf pada badannya, badan seorang tu dan pakaiannya. Badan dia dimaafkan. Pakaian dia duduk kat baju dia dimaafkan. Dimaafkan. Tak ada masalah apa. Darah sikit duduk kat baju tak apa.
Kalau darah anjing babi itu tak boleh lah. Nah, hak tu sikit pun tak dimaafkan. Lain daripada anjing babi, sikit dimaafkan. Nah, sikit dimaafkan. Habis yang tu. Tetapi tiada dimaaf pada tempat semayang. Kalau tempat semayang, hak tu tak dimaaf. Nah, dimaaf hanya pada tubuh badan dia, kot melekat kat badan dia kan, ataupun dekat baju dia, hak tu dimaafkan. Tapi kalau tempat semayang, hak tu tak dimaafkan. Apa maksud tempat semayang? Tempat semayang ni tempat yang bertempuh dengan orang yang semayang, dan juga pakaian dia. Pakaian bagi orang semayang tu. Tempat yang bertempuh dengan orang yang semayang tu sendiri, nah, hak tu dikira tempat semayang, dan juga pakaiannya. Nah, kalau dia pakai baju, nah, mana-mana pakaian yang bertempuh dengan tempat tu dikira tempat semayang. Untuk tempat tak dimaafkan. Nah, darah ni. Nah, tu yang kata najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga tubuh badan ni. Najis yang dimaafkan pada pakaian, darah yang sikit. Tu yang kita duk bahas tu. Najis dimaafkan pada pakaian, dimaafkan pada air. Pada air dia ada najis dia apa dia? Binatang yang tak mengalah darah. Bangkai binatang yang tak mengalah darah, hak tu dimaafkan pada air. Nah, bangkai binatang yang tak mengalah darah. Gitu. Habis hang tu. Dan pada benda yang cair, ni atas dekat pada tempat semayang. Ni tiada dimaaf pada benda yang cair. Cair ni seperti minyak. Nah, minyak jatuh darah sikit dalam minyak tu, habis lah, jahanam minyak. Nah, benda yang cair, hak tu tak dimaafkan. Nah, orang panggil cair macam minyak ke, ayak nyok ke, sama lah. Jatuh darah sitik dalam tu, tak habis ya, punah terus ya, ayak nyok tu. Dan pada air yang kurang daripada 2 kelah pun tak dimaafkan. Ayak tu ada sikit kurang 2 kelah, jatuh darah sitik, habis ya. Namun tak najis ya. Dia dimaaf tu dimaaf pada pakaian dan juga tubuh badannya. Satu je. Dia bukan semua tempat. Nah, lagi kita pakai dengan semua tempat jahanam. Dan dimaaf sedikit, habis hang tu. Dan dimaaf sedikit nanah. Nanah ni dia masuk. Nah, ni orang panggil kawan bagi darah ni. Adik-beradik darah. Nanah, tu dak apa? Nanah dimaafkan sedikit. Dan danur pun dimaafkan. Nah, danur ni ayak reput daging. Nah, ayak reput daging, hak tu dimaafkan. Sama ada berlaku dekat orang yang hidup ataupun orang mati. Kalau orang mati tu dia akan reput kalau ayak tu, hak tu orang panggil danur. Orang hidup pun dia kadang kena penyakit kulit ni, hak teruk lah, kritikal sikit, kadang sampai reput dia punya daging dia tu. Nah, reput. Hak tu orang panggil danur lah. Dan tanah jalan raya, jadi dimaafkan sedikit nanah masuk dalam kata darah. Danur pun sama. Dan tanah jalan raya yang kena najis ni pun dimaafkan. Tanah jalan raya yang kena najis dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia masuk dalam kata masyaqqah. Nama masyaqqah, kesukaran untuk jaga. Jalan raya, jalan besar, orang duk lalu lalang popi semua tu, pimai, maka hak ni dimaafkanlah. Dalam kitab Mughni Muhtaj, dia kata apa? Dimaafkan tanah jalan raya yang diyakinkan ada najis, dimaafkan. Dimaafkan. Nah, tanah jalan raya hak kita yakin memang ada najis, dimaafkan. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia kata kerana manusia ni tidak sunyi daripada berhamburan pada hajat-hajat mereka itu. Nah, maksudnya mereka ni bertebaran di atas jalan raya tu untuk menunaikan hajat, tak sunyi benda tu. Tak boleh lari lah. Tak lari. Jadi benda ni masyaqqah. Letih kita nak basuh derek jalan tu. Pakai teruk lah. Jadi dimaafkan. Kalau tanah jalan raya dimaafkan. Dalam kaedah, dia masuk dalam kaedah fiqh, dia kata apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah bermula kesukaran ataupun kesusahan ni, tajlibu menarik ia akan taysir, akan kemudahan.
Nah, bila kita susah ni, dia akan jadi mudah lah untuk kita. Nah, ada satu faedah yang di bawah faedah tu menyebutkan kata apa? Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Nah, pekerjaan tu apabila dia dah sempit, dia akan diluaskan. Nah, susah kita nak buat macam mana lagi. Memang banyaklah. Dengan anjing pimai-pimai tak boleh lari dah ikut jalan tu. Jadi nak jaga ke mana? Dimaafkan. Nah, untuk jalan raya dimaafkan. Kalau tanam kumuh, terbuat ada ayat dia. Tanah kubur. Korek tu dia duduklah kumuh. Kubur lama. Dia tanah kubur ni dia berkait dengan najis danau tu. Najis danau tu. Jadi hak jenis kubur ni, nah dia tak boleh letak hukum macam mana jalan air. Nah, tak boleh. Jadi kalau kita tahu kata dia bernajis, kita yakin memang ada najis itu, dia hukum najis yang besar. Nah, hukum najis yang besar. Sebab tu semayang kat kubur tu, orang semayang pijak atas kasut. Nah, pijak atas kasut. Tambah kalau kubur-kubur yang dibongkar, kubur lama apa semua tu, kalau kita nak semayang mayat kat kubur lah. Nah, kita mayang pijak atas kasut. Nah, kasut selipar. Jangan kita, kan kasut selipar kita pakai. Nah, kita pakai itu. Kalau kita pakai itu kita mayang, kita kalau tapak dia tu kita pijak najis, maksudnya kita tanggung najis. Nah, tanggung najis. Lah ni kena buka daripada dia punya tali dia lah. Nah, dia punya apa tu? Penutup dia tu, kita kena tarik kaki pijak atas dia. Tak apa. Pijak atas dia, hak tu dia tak kira tanggung. Najis duduk bawah tak apa. Macam najis duduk bawah sejadah tak apa. Tak cicak duduk bawah sejadah. Ada 20 tak cicak tu. Tak apa, bawah sejadah tak apa, tak ada masalah apa. Dia bukan kira tanggung najis. Faham lah. Jangan duk pil tak. Ni sejadah kita pergi selit kaki bawah tu. Tu dia kira tanggung sejadah. Tanggung sejadah yang berhubung dengan najis. Tak boleh. Nah, hak tu jahanam yang. Jadi bagi kaki duduk atas sejadah tak apa. Nah, kita duduk atas sejadah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, tetapi tiada dimaaf ain najis, diri najis yang ada di jalan raya tu tak dimaaf. Duk nampak tak anjing yang tu. Tak apa, dimaafkan. Pijak tu tak anjing tu. Tu tak dimaafkan lah. Dah nampak tai dah. Diri najis nampak dah. Jangan duk pijak lah. Nah, ni kita tak nafikan lah. Kata jalan raya ni memang bernajis. Tapi disebabkan benda tu masyaqqah, maka dimaafkan. Tapi bila dah nampak terang-terang diri najis, nah, tubuh badan najis duk orang tu, hak tu kita pi duk pijak, hak tu tak dimaafkan juga. Nah, habis hang tu. Itu nombor 2. Dan ketiganya dimaaf darah dirinya sendiri. Yang banyak tu dimaafkan. Nah, darah hak banyak. Rayah dimaafkan jikalau mengalir sampai kepada kaki sekalipun. Ni daripada kepala ni turun sampai kaki tu. Dia duduk tengah mayang ni, dimaafkan. Kalau darah dia sendiri tak apa. Dimaafkan. Kait pada kata dimaafkan tu, syarat dia jika keluarnya darah tu masa dalam sembahyang. Syarat dia keluar waktu tengah duduk mayang. Bukan dia tak takbir lagi. Maksud dalam mayang ni selepas takbiratul ihram lah. Dah selesai dah. Allahu Akbar. Duk sat keluar darah. Ada kot bekas luka dia ni. Terbuka bekas luka dia. Jadi keluar darah. Keluar darah ni. Banyaklah. Sampailah kain pelikat dia apa semua. Baju dia ni kena darah. Nampak darah. Dimaafkan. Tak ada masalah apa. Ni dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi batal mayang. Mazhab kita tak ada. Teruskan mayang kalau boleh terus. Siling jatuh atas kepala kan. Tengah duk mayang, pong. Darah. Kelak darah. Tapi
Tapi tengoklah dia kata apa, jika keluarnya darah tu masa dalam semayang, duk tengah-tengah semayang dia keluar. Lagi syarat dia, lagi syarat tu bukan dengan sengaja buat beri keluarnya, bukan dia saja-saja buat. Ni dia saja-saja duk picit bagi keluar darah. Tu tak boleh lah. Hak ni dia keluar ni. Dia keluar ni. Tu. Terbuka apa? Tempat jahit ke. Tu. Seperti pecah bisulnya. Tu contoh. Tengah memayang tu bisul pecah. Banyak hari ni tak pecah kat sebulan dah tak pecah. Besar macam buah hyper ni. Tengah-tengah mayang itu perak pecah. Pecah. Jadi apa dimaafkan. Tak ada masalah apa. Ni pecah bisulnya dengan tiada sengaja buat beri pecahnya bisul. Dia bukan saja-saja buatlah. Itu dimaafkan. Atau jatuh ke atasnya seorang tu sesuatu yang tajam macam tadi. Jatuh shilling. Jatuh shilling atas kepala dia. Maka keluar darahnya yang banyak. Maka dimaafkan dia akan darah tu hingga sudah beri salam semayangnya. Sampai sudah ni maksudnya selesai dia bagi salam. Tapi bila dia bagi salam, dia nak semayang lain, hak tu dia kena pergi cuci ya. Lagi mangkit dia buat semayang sunat pula dah. Bak dia pula tak boleh. Hak ni tak dimaafkan. Ni cerita dia keluar dalam semayang. Boleh faham tak? Bila dia bagi salam, dia nak semayang lain, dia kena cuci lah. Darah tu kena cuci. Tak dimaafkan. Kecuali sikit. Habis tu. Adapun darah yang banyak yang ada sebelum masuk kepada semayang, dan jikalau tiada sengaja buat jadi berdarah sekalipun, maka tiada dimaafnya darah. Darah banyak kalau sebelum masuk semayang, tak takbir lagi, ada darah banyak kat pakaian kita ke, kat badan kita ke, ni tak dimaafkan. Tak dimaafkan. Hanya wajib ia seorang tu basuh akan tempat yang kena darah tu lah. Tempat yang kena darah, dia kena basuh. Dan jika tiada berhenti keluar darahnya, kalau tak berhenti keluar darah dia, dia nak semayang, waktu masuk dah, darah dia keluar lagi. Jadi dia keluar banyak darah dia. Maka wajib nanti berhenti keluarnya darah. Wajib kena tunggu. Nanti ni kena tunggu dulu. Tunggu bagi keluar. Dia keluar lama mana? Keluar habis terus badan tu, kira orang mayang kat kita pula lah. Kita tak mayang. Macam mana? Itu tak payah lah. Jadi kena tunggu bagi darah tu berhenti. Wajib nanti berhenti keluarnya darah. Wajib tu jika tu kait pada kata wajib. Kait syarat nak jadi wajib tu. Jika ada harapan, jika ada harapnya musalli itulah orang semayang tu, darah itu berhenti keluar sebelum habis waktu semayang. Dia kata ada harap dia kata ni ada harapan dia berhenti sebelum habis waktu ni, dia ada berhenti. Ada harapan macam tu. Jadi kalau ada harapan macam tu, wajib tunggu bagi berhenti tu. Bagi berhenti baru kita semayang. Dan jika tiada harap berhenti, kalau dia tengok macam tak malam berhenti darah ni, kena tengah hari, tengah panas-panas ni, dia payah berhenti darah tengah panas ni. Ni kalau tak dia harap berhenti keluar darah itu sebelum habis waktunya semayang, maka wajib ia musalli tu, seorang tu lah, mengambil wuduk. Wajib dia ambil wuduk. Kait pada kata wajib tu, jika wuduknya belum ada. Kalau tak ada wuduk, kalau ada wuduk, dia ambil lah. Dan basuh darah itu, lepas dah ambil wuduk, basuh darah tu. Dan balut, lepas tu balut dan semahyang dengan segera. Mayang cepat-cepat. Balut, kalau kat kepala tu, dia basuh, dia ambil wuduk lah. Lepas tu basuh kat kepala tu, balut. Balut. Lepas balut, pergi semayang terus. Mayang dengan segera, tak boleh tangguh. Dia sama dengan masalah daimul hadas. Sama dengan masalah tu, tak boleh tangguh kecuali masalah semayangnya. Contoh dia tunggu tu imam. Tunggu tu imam untuk semayang jemaah. Hak tu tak apa, dimaafkan. Tak ada masalah apa. Sebab tu masalah semayang. Tunggu tu imam duk balik tak boleh. Tu imam menteruk kena.
Nah, tu imam masakan kau kepala tu. Kan kata syiring dengan kipas-kipas syiring jatuh dalam kepala dah. Nah, jadi dia teruk sekali. Jadi dia duduk balut lambat sikit. Tak apa. Nah tu. Nah tu. Dia sama dengan daimul hadas. Nah, jadi dia tak boleh kita tangguhkan semayang tu tanpa ada masalah semayang, tak boleh. Dan dimaaf sikit ni. Nah, tu nak habis lah tajuk najis tu. Tu bawah tu masuk waktu lah. Nah, tu bawah tu. Tu nak parih bang tu. Dia kata dan dimaaf air kencing dan tahi binatang yang terbang. Nah, air kencing terbang mai kat mana ni? Nah, air kencing burung kot. Nah, kan? Dia terbang mah. Pening tak ni? Lepas tu taik binatang yang terbang. Nah, taik binatang yang terbang yang banyak bercampur dengan manusia. Nah, ni ayat kencing dan tahi binatang. Ayat kencing dan tahi binatang tu yang terbang. Yang terbang tu bukan sifat ayat kencing. Nah, bukan sifat ayat kencing. Ni bagi binatang yang terbang. Gitu. Nah, gitu. Bagi binatang yang terbang. Binatang jenis terbang, burung lah. Nah, yang kencing burung. Burung, taik burung. Hadap campur dengan manusia ni. Nak bercampur dengan manusia. Misalnya seperti lalat. Burung ni tak bercampur dengan kita. Nak tak tengok. Lalat sungguh. Ni main hinggap ni. Saya hinggap tu. Tak hinggap kat makanan kita. Tu jenis bercampur dengan kita. Nah, kalau ada taik dia dimaafkan. Nah, dimaafkan. Dan lipas. Dan kumbang. Ni lipas duduk sekali dengan kita. Nah, lipas. Nah, kita buat rumah, dia pun duduk rumah kita. Nah, payah. Kumbang habis hang tu. Tu dimaafkan. Dan dimaafkan binatang hak jenis terbang tu. Dan dimaaf tiap-tiap najis apabila jadi umum balwa. Umum meratai. Balwa bala. Nah, tu. Jadi meratai bala. Dia saya tu dah. Umum balwa. Maksud dia umum balwa ni dia payah nak jagalah. Nah, dia payah nak jaga. Tapi syarat dia bukan kita sengaja bagi kena, bukan saja-saja duk pi main najis tu. Dan syarat dia lagi jangan najis yang basah. Tu. Hak ni yang disebutlah. Tok guru saya dia kata begitulah. Dia kata syarat dia bukan kita saja-saja pi bagi kena najis tu. Dan syarat dia lagi najis tu dia tak basah. Dia umum balwa. Tengok ni tengok ulama ni dia buat contoh. Dan tersebut dalam kitab Majmu'. Majmu' ni Majmu' Salasah Rasail. Dia ada satu kitab tu, dia himpunan 3 risalah dalam tu. Risalah nombor 1 cerita bab apa saya tak ingat ni. Risalah nombor 2 cerita bab najis. Lepas tu dia ada risalah nombor 3. Cerita bab apa nombor 3 tu? Ashabul Kahfi ke apa, saya tak ingat lah. Tapi ada 3 risalah. Kitab ni kira masyhur juga kot pondok tu. Tapi selalunya orang akan ambil kitab yang tengah tu. Nama kitab tu Muhimmah. Yang cerita bab najis. Cerita bab najis. Banyak ada juga kat kedai kalau kitab Jawi lama lah. Cerita bab najis semata. Kitab cerita bab najis semata. Jadi tersebut di dalam kitab Majmu' ni, Majmu' Salasah tu. Bukan Majmu' Imam Nawawi tu. Gaduh lah. Ni kitab Jawi ni. Karangan Tuan Guru Lahar Minyak, Pulau Pinang. Tak mana Lahar Minyak? Tak tahulah saya. Bukit Minyak tahu ni. Lahar Minyak tak tahu terus. Tahu Lahar Minyak? Saya ingat Lahar Yui pun saya tahu. Belah sini kot noh. Belah sini kan belah sana. Belah Tanjung, belah sini asal nah. Belah sini. Percaya tekan Google tengoklah. Lahar Minyak. Pulau Pinang. Tok Guru Pulau Pinang. Dia memang ada tengah tu kitab Majmu' Rasail tu, dia ada satu kitab cerita bab najis ya. Katanya kata Tuan Guru tu tahi cicak itu dimaaf apabila jadi umum balwa dengan tahi cicak. Tengok. Umum balwa. Bala yang meratai banyak sangat ni. Banyak sangat. Maka hak tu dimaafkan. Dimaafkan. Tak tahu terbang macam dah kering lah.
Nak tak tahu hak bila dia berak, kita pun tak ada tarikh apa. Di kita pun tak tahu, tak terbang piung nak kena kita. Atau dimaafkan kalau dah umum balwa, dimaafkan terlampau banyak sangat. Jadi umum balwa ni dia kena tengok tempat dan juga tengok masa tu. Nak tengok masa. Macam binatang apa kod jalan tu. Kalau kena baju kan bangkai dia, kalau dia mampu kat baju kita, maksud dia tu jadi bangkai. Bangkai tu lagi Nah, bangkai binatang lagi. Cuma dia tak mengalir darah, kalau jatuh layak. Ayak tak mutan lagi. Tapi dekat baju kita tetap tak dimaafkan. Tapi benda ni umum balwa, kita nak mengelak ke mana? Nak menyelik ke mana? Nak tengah dah bawa dia main banyak lekat kat baju kita, umum balwa. Nah, maka hak ni dimaafkan. Dimaafkan. Habis tu masuk waktu bermula syarat yang kelima, wallahu a'lam. Tu dia. Habis abad tadi lah. Habis juga abad tadi.